Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Pertamanya terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang bersama dengan kita pada tengah hari ini dalam rancangan KMC awak ni. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama dengan Dr. Pakar Konsultan Internal Medicine dan Respiratory, Dr. Razul Kasim Mat Nazri, merupakan resident konsultan di Kedah Medical Center dan akan membicarakan berkenaan dengan black lung matters, ataupun secara mudahnya kita akan membicarakan berkenaan dengan kesihatan paru-paru. Jadi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Facebook masing-masing, kita di poster kita yang kita paparkan minggu lepas, kita ada inform yang akan mengatakan kita akan beri hadiah special. Hadiah misteri kepada penonton-penonton semua. Jadi hadiah misteri ni apa yang tuan-tuan puan-puan perlu buat? Tuan-tuan untuk 3 orang yang pertama. Untuk 3 orang pertama yang komen Dr. Razul 2020. Komen Dr. Razul 2020 untuk 3 yang pertama, kita akan beri hadiah misteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin berminat dengan hadiah misteri itu boleh terus komen untuk 3 orang yang pertama. Okey, jadi insyaAllah kita akan teruskan program kita pada hari ini. InsyaAllah Dr. Razul, apa khabar Doktor? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. So macam mana Doktor hari ini? Banyak kes ke Doktor? Adalah insyaAllah. Adalah insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Doktor. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan kesihatan paru-paru, kebanyakan masalah paru-paru yang dihadapi yang memberi kesan kesihatan, maksudnya adalah kanser paru-paru. Kalau kita tengok kanser paru-paru ni antara kanser yang paling tinggi menyebabkan kematian, antara yang tertinggi di Malaysia. Jadi doktor, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit secara umum berkenaan dengan kanser paru-paru doktor, terutamanya di Kedah. Baik. Terima kasih Musi Melis. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat tengah hari. Jadi merujuk kepada soalan yang pertama tadi, kalau kita tengok keseluruhannya kanser paru-paru ni di kalangan lelaki mungkin berada di tempat pertama atau kedua tertinggi yang menyebabkan kematian, dan di kalangan wanita pun lebih kurang tempat kedua lah, sebab kanser payudara antara yang tertinggi dalam perempuan. Tapi kanser paru-paru juga mendapat tempat yang agak tinggi di kalangan wanita ataupun perempuan. Jadi untuk lebih relevan lagi, kita bercakap pasal di Kedah lah. Pasal Kedah ni kawasan kita. Jadi saya sendiri terlibat dalam perubatan kanser ini selama lebih kurang mungkin 9 tahun atau 8 tahun di Sultanah Bahia, di mana dalam tempoh tersebut kita mendapat rujukan daripada kawasan yang kita cover, iaitu kawasan Lok Stark. Jadi kita anggap kawasan Sungai Petani ke bawah tu kawasan selatan, dan atas Sungai Petani itu kawasan utara. Jadi kita kebanyakannya ambil kes kawasan utara lah. Hanya melibatkan kawasan utara saja, kita mendiagnose kanser paru-paru setiap tahun lebih kurang 150 orang. 150 orang Kedah Utara? Kedah Utara saja. Yang itu bukan Kedah Utara, belum kita cakap pasal bahagian selatan. Sebab kebanyakannya kes yang dekat dengan Penang akan dirujuk kepada Penang. Cuma Alhamdulillah untuk kawasan Kedah Utara, selama ni kita rawat sendiri kanser paru-paru dengan bantuan Penang dan juga bantuan pakar-pakar onkologi yang beri kerjasama dengan baik dengan kita lah selama ni. Jadi itu figure yang kita ada, kebanyakan kanser paru-paru yang kita diagnose untuk Kedah Utara saja lebih kurang 150 orang. 150 orang. Maksudnya 150 orang yang diagnose. Ya. Maksudnya ramai lagi lah yang mungkin tak datang untuk buat rawatan. 150 orang tu pula yang datang kepada kita disebabkan oleh gejala yang amat cakap signifikan ataupun yang amat mengganggu hidupan orang. Mengganggu hidupan. Contohnya penat, batuk yang berpanjangan, lethargic ataupun tak larat lah, orang Kedah kata tak larat lah, yang amat teruk, baru dia orang datang jumpa dengan kita. Tetapi yang di luar sana tu yang hanya batuk sikit-sikit, hanya penat, tak penat sangat, hanya mungkin badan tak sihat saja kan, mungkin kita tak tahu.
Mungkin lebih ramai lagi. Okey doktor, macam mana untuk contoh okey saya batuk. So macam mana kita nak tahu yang batuk tu adalah batuk yang berbahaya ataupun kita boleh kata batuk yang punca daripada kanser ataupun batuk biasa doktor? Okay. Amat susah untuk kita kenal pasti penyakit hanya berdasarkan 1-2 gejala. Sebabnya adalah begini, kalau sakit jantung, mungkin sakit dada, berpeluh dan juga dia cakap apa, crushing ataupun heaviness dekat central chest pain tu amat tipikal untuk sakit jantung. Okay. Tetapi untuk kes-kes penyakit respiratory ataupun penyakit paru-paru, simptomnya hampir sama untuk semua jenis penyakit. Contohnya kalau kita ada asma, kita batuk dan kita penat. Okey. Dan kita mungkin ada demam tak demam. Kalau kita ada penyakit gejala rokok macam COPD pun simptom yang sama. Kalau kita ada penyakit pneumonia atau TB pun simptom yang sama. Kalau kita ada kanser pun simptom yang sama. Dan kalau kita ada penyakit disebabkan oleh macam gejala-gejala pekerjaan macam biomass, fuel, asap kan yang boleh menyebabkan kerosakan pada paru-paru pun simptom yang sama. Maksudnya untuk penyakit paru-paru secara generalnya semua adalah benda sama yang hampir sama simptomnya, iaitu batuk, penat, batuk kahak, batuk berdarah, badan kurus dan juga tak perlu makan. Hampir semuanya hampir sama. Jadi terpaksa kita melakukan ujian yang lebih lanjut untuk kena pasti apa punca sebenarnya simptom yang sama tersebut. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana, mungkin ada kalangan kita ni yang mungkin batuk sikit-sikit, demam sikit-sikit, mungkin batuk dalam tempoh yang lama. Jadi kena segera untuk dapatkan maksudnya nak tahu punca lah, dapatkan diagnostik lah daripada doktor. Betul. Okey doktor, di Kedah Medical Center doktor, diagnostik apa yang ada untuk kita nak kenal pasti masalah lung cancer ni doktor? Okay, alhamdulillah saya dapati di sini kita ada agak cakap apa wide variety of investigation. So mungkin kita boleh mulakan dengan pengesanan awal iaitu X-ray. Kita ada X-ray. Okay. Kita ada CT scan yang begitu membantu sebenarnya dari segi diagnosa dan juga siasatan lanjutan. Kita juga ada kemudahan bronkoskopi. Bronkoskopi iaitu sejenis prosedur yang di mana kita terus boleh masukkan kamera di dalam saluran pernafasan dan kita akan pergi ke tempat yang kita jangka ataupun kita lihat ada abnormal di situ, mungkin kanser, mungkin infection, di mana dengan prosedur tersebut kita boleh mengambil sampel dan sampel tu akan mengesahkan penyakit. Okay. So kita juga ada kemudahan satu lagi iaitu fluoroskopi, di mana ujian tersebut kita lakukan jika sekiranya terdapat cecair pun air di dalam ruangan pleura ataupun dalam ruangan antara paru-paru dan juga rib cage ataupun kita punya rib cage tulang rusuk. Kalau ada cecair di situ dengan jumlah yang agak okey, kita juga mampu masukkan kamera di situ dan untuk mendapatkan sampel. Okey. Di samping juga kita juga ada pakar-pakar X-ray yang agak kompeten di sini yang berkebolehan, di mana dengan bantuan dia orang kita boleh juga mendapatkan tisu sampel dengan melalui ultrasound dan juga melalui CT scan. Dan kita juga di sini ada scanning yang agak advance iaitu MRI untuk melihat sejauh mana damage ataupun kerosakan yang dibuat oleh kanser tersebut. Jadi dengan ada investigation yang kita sebut tadi dan juga bantuan makmal yang kita ada di sini, saya rasa dia amat membantu untuk mendapatkan pengesanan dan juga diagnosa. Jadi dalam tempoh berapa lama tu doktor? Maksudnya daripada pesakit tu datang di KMC untuk mendapat keputusan diagnostik tersebut, dalam tempoh berapa lama doktor? Okey. Itu bergantung kepada beberapa faktor lah. Cuti terutamanya kan. Yang penting sekarang adalah faktor kepada sekarang ni kita kena faham yang rawatan kanser ini bukan hanya bergantung kepada sel. Dulu kita
bergantung kepada sel kanser. Kalau sel jenis ni rawatan macam ni, sel jenis ni macam ni rawatannya. Dia agak simple dan straightforward. Tapi lately kita ada banyak lagi marker-marker ataupun ujian-ujian yang kita perlu buat untuk mendapatkan rawatan yang paling jitu dan tepat untuk pesakit tersebut. Jadi dengan ini mungkin masa tu agak lama sikit. Tapi macam mana pun insya-Allah dalam tempoh mungkin seminggu atau hingga 2 minggu ataupun kurang, kita mampu mendapat result penuh. Sebab itu penting untuk kita buat rawatan yang lebih advance kepada pesakit. Pesakit. Okey, baik doktor. Kita dah dapat mengesan kanser di paru-paru kita. Jadi macam mana pula dengan rawatan? Adakah untuk orang yang ada kanser paru-paru ni, dia ada harapan untuk sembuh? Ataupun sebenarnya kanser paru-paru ni, sebab kita tahu statistik mengatakan kanser paru-paru ni antara kematian yang tertinggi. Jadi macam mana tu doktor? Kanser paru-paru seperti kanser yang lain-lain juga, dia ada peringkat lah. Peringkat. Jadi kita untuk kanser paru-paru ni kita ada peringkat 1, 2 hingga 4 ya. Jadi kalau peringkat 1 ni dan juga peringkat 2, kita anggap itu adalah ketumbuhan yang boleh dirawat sehingga peringkat cure lah, curable ataupun sembuh lah dalam bahasa kita. Maksudnya kanser tu kita boleh sembuh daripada kanser. InsyaAllah dia guna perkataan curable. Okey. Curable tu ini perkataan yang dipakai untuk rawatan kanser ataupun goal rawatan kanser untuk peringkat 1 dan 2. Peringkat 1. So it's macam good news. Tak good news untuk pesakit lah, kita tak nak benda tu. Tapi kalau yang menghadapi penyakit tersebut dan kita dapat kesan awal peringkat 1, peringkat 2, kita anggap sebagai curable. Peringkat 3 dan keempat kita anggap sebagai palliatif ataupun sokongan. Okey, sokongannya banyak cara. Ada sokongan dengan kemo, ada bantuan-bantuan radio, ada sokongan yang macam-macam cara buatnya. Tapi apa yang penting sekarang yang kita faham adalah rawatan kanser secara keseluruhannya, terutama kanser paru-paru, kita punya aim adalah untuk meningkat kualiti kehidupan pesakit. Ya. Jadi isu sekarang adalah macam mana pasien boleh kembali menjalani hidup secara normal walaupun pada peringkat 4. Itu yang penting sekarang. How long it lasts, itu soalan yang kedua. Objektif rawatan ya, sebab kanser paru-paru kita faham dia melibatkan paru-paru. Kalau paru-paru kita rosak, kita memang tak boleh nafas. Memang penat. Dan yang kedua, kanser paru-paru dia cepat sangat merebak, terutamanya ke otak dan juga ke hati, dan juga dia boleh menekan juga saluran penting atau urat darah yang besar dalam paru-paru. Jadi kita cuba nak elakkan benda ini berlaku. Dan inilah aim lebih penting lagi untuk kita fikirkan kepada rawatan pesakit tersebut. Rawatan pesakit. Ya. Okey, baik. Di KMC rawatan yang macam mana tu doktor? Di KMC kita mungkin ada beberapa sedikit kekangan dari segi rawatan. Tetapi apa yang berlaku di sini adalah kita mampu menjalani ujian dan kita mampu memberi nasihat yang terbaik untuk pesakit tersebut meneruskan dengan next step. Di mana yang perlu kita buat, di mana yang perlu diubati. Okey. Secara khususnya di KMC untuk rawatan kanser yang melibatkan pengambilan pil, ya, untuk semua yang join live ini, rawatan kanser kita sekarang ni, dulu kita ada cuma kemo dan radio. Tapi sekarang ni kita dah ada rawatan kanser yang hanya memerlukan tablet ataupun pills. Okay. Jadi untuk rawatan pills ataupun tablet, insya-Allah boleh dibuat di KMC. Sebab dia amat mudah dari segi operate-nya atau manage benda tu. Sebab dia hanya menggunakan pills. Okey. So tetapi kemo dengan radio masih belum lagi available lah dekat ni. Tapi untuk pil insya-Allah kita boleh tolonglah. Untuk pil insya-Allah kita boleh buatlah. Ya. Okey, maksudnya untuk masalah penyakit kanser ni, yang pertama sekali untuk kita faham, kita kena untuk dapatkan diagnostik awal daripada pakar. Kemudian sekiranya kita dapat mengesan kanser paru-paru ni pada stage pertama dan stage kedua, seperti mana doktor kata, insya-Allah itu adalah curable. Maksudnya kita boleh
kita maksudnya curable lah untuk kembali seperti mana untuk sembuh. Dan untuk kanser tahap 3 dan tahap 4 pula kita boleh manage untuk kita meneruskan kehidupan kita panggil palliative care untuk pesakit tersebut. Jadi pentingnya kepada kita untuk dapatkan rawatan dan diagnostik awal. Itu sebenarnya yang lebih penting. Tapi kita tengok doktor, untuk masyarakat kita ni, bila kita kata kita buat untuk medical check up, ramai yang takut dapat detect kanser, dapat detect penyakit-penyakit. Itulah mungkin stigma lah di kalangan masyarakat ni. Okey, baik doktor. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada soalan berkenaan dengan kesihatan paru-paru, boleh terus komen. Boleh terus komen di Facebook, dan insyaAllah kita akan ajukan terus kepada doktor untuk doktor jawablah soalan tersebut. Okey, baik doktor. Selain daripada maksudnya kanser, ramai yang beranggapan bahawa kanser puncanya adalah daripada kebanyakan adalah asap rokok. Okey, namun untuk rokok tu kita sedia maklum lah, rokok tu dia semua kita dapat pendidikan yang mengatakan rokok tu bahaya disebabkan dan boleh menyebabkan kanser. Jadi bagaimana pula doktor dengan trend yang terbaru ni? Actually bukanlah terbaru, benda ni dah menjadi satu kebiasaan terutamanya kepada remaja, iaitu vape. Adakah vape ni dia adalah satu perkara yang substitute kepada rokok, maksudnya substitute kesan rokok tu, ataupun macam mana doktor? Vape pada mulanya sepaham saya dia develop untuk sebagai nikotin replacement terapi. Nikotin replacement terapi. Ya, sebab perokok sebenarnya dia tak nak pun isap tar tu. Dia tak nak pun isap semua unsur-unsur kanser dalam rokok tu. Dia cuba nak menikmati nikotin dalam rokok saja. Nikotin dalam rokok. Sebab rokok kita yang besar lebih kurang 5 atau 6 inci tu, dalam tu ada pelbagai-bagai jenis bahan yang amat bahaya pada badan. Kalau tengok gambar kan di poster-poster jalanan pun kita faham kan, ada bateri dalam tu, ada cat, ada macam-macam bahan, hampir 4,000, ada yang kata 6,000 dalam rokok. Dalam rokok saja yang panjang 6 inci, 5 inci tu. Beribu-ribu bahan tu yang bahaya. Dan most of the bahan tu dia boleh menyebabkan kanser. Tetapi perokok dia tak nak tu sebenarnya. Dia cuba nak enjoy dia punya nikotin. Enjoy nikotin. Nikotin yang didapati di dalam tobacco ataupun dalam produk tembakau tersebut. Jadi untuk mengekalkan perokok menghisap rokok, dia perlukan nikotin tersebut. Jadi ideanya dengan beri vape hanya bagi pure nikotin. Pure nikotin. Tanpa bahan-bahan yang disebut tadi. Yang 4,000, 6,000 bahan tadi tu. Bahan kimia tersebut yang sebut yang bahaya. Itu ideanya. Tapi kita kena faham nikotin tu sendiri pun tak selamat. Nikotin sendiri, okey. Kemungkinan besar nikotin dia bukannya ejen untuk kanser, tetapi dia juga ejen yang amat potent ataupun amat memberi kesan kepada paru-paru kita menjadi sempit ataupun spasm. Okey. Dan dia boleh mengganggu kita punya darah tinggi, menyebabkan kencing manis, dan juga dia memberikan kita satu impact dari segi psikologi yang tinggi. Psikologi tinggi. Okay, doktor, untuk yang paru-paru spasm tu, kesan dia macam mana doktor untuk kesan nikotin kepada paru-paru ni lebih macam asma. Kalau nak fahamnya ayat mudah macam asma. Mungkin kita akan penat, akan batuk, ataupun kita akan berkahak banyak. Ini kesan-kesan nikotin, dia menyebabkan spasm. Jadi walaupun nikotin ni dianggap sebagai tidak karsinogenik ataupun tidak menyebabkan kanser, tetapi satu saja yang dia tak menyebabkan penyakit, sedangkan dia boleh menyebabkan banyak lagi penyakit yang lain. Jadi campur tolak sama bahaya saya. Sama bahaya. Okey. Yang kedua, vape tu sendiri, alatan vape tu amat bahaya. Okey, kau tengok WHO buat report FDA kan, ada yang meletup, kelencuran muka, cedera pada mulut. Jadi again, vape tu sendiri device-nya amat bahaya. Okey, dan juga kita ada banyak kes di mana berlakunya keradangan paru-paru yang teruk hingga menyebabkan kematian. Disebabkan oleh vape. Disebabkan oleh vape. Okey. Jadi sebenarnya dia taklah selamat kalau dari segi situ. Jadi kalau untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin stop rokok, nak quit smoking, kalau boleh datanglah ke klinik
henti rokok yang ada di merata tempat di Kedah. Di KMC pun ada? Di KMC pun kita offer klinik quick smoking. Jadi sama ada kalau nak privacy sikit, tak nak orang ke KH, boleh datang ke KMC sebab kita juga memberi perkhidmatan quick smoking. Tapi tolong jangan gunakan vape sebagai salah satu cara untuk henti rokok. Henti rokok. Tapi doktor, yang kebanyakan orang yang dia ada niat untuk berhenti merokok, tapi dia kata dia tak tahan. Dia tak tahan. Dia bila dia berhenti rokok, dia rasa, kita panggil apa, withdraw. Rasa ketar-ketar badan. Jadi macam mana tu doktor? Okay, jadi perokok ni dia ada dua isu yang agak penting lah untuk kita fahami ya. Secara generalnya, kesemua perokok tegar, okey, bukan yang main-main, yang tegar, kesemua perokok tegar, mereka ini memang nak berhenti rokok. Okey, kalau kita tanya 10 orang perokok tegar, 10 tu nak berhenti rokok. Cumanya dia orang tak mampu nak berhenti rokok. Tak mampu. Okay. Sebab dia punya ingatan kepada rokok tu amat tinggi. Jadi ini berlaku akibat dua faktor lah yang kita boleh kenal pasti, antara yang besar lah. Satunya faktor addiction. Ketagihan. Yang kedua, faktor diasosiatkan dengan kita punya aktiviti amalan perangai kita. Contohnya, biasa kan kita tengok orang, dia hanya merokok kalau, ataupun disuka merokok kalau dia nak ke tandas. Ataupun dia akan merokok selepas makan. Ataupun dia merokok selepas sesuatu benda, ataupun dia merokok ketika buat sesuatu aktiviti. Maksud sini adalah rokok setelah pun menghubungkan dia dengan aktiviti tersebut, dan akhirnya menjadi habit. Selain daripada addiction. Okay. Itu satu benda faktor yang lain. Addiction satu faktor yang lain. Addiction berlaku sebab kita nakkan seronok atau pleasure daripada rokok. Sebab hidup kita ni ada dua lah faktor penting kan, motivasi ya, emosi ya. Satu adalah punishment ataupun hukuman. Satu lagi adalah reward. So manusia suka reward, dia tak nak punishment. Jadi dengan hisap rokok, nikotin mampu memberi kita keseronokan. Itu adalah reward ya. Bukan punishment. Jadi bila reward, kita suka pada reward dan kita akan continue mencari reward tersebut. Dan kalau tengok daripada segi fakta lah tentang nikotin, nikotin ni mampu meningkatkan keseronokan seseorang sehingga 212 ataupun 225%. Berbanding dengan makanan yang paling sedap dalam dunia lah, kadang-kadang kita ada paling sedap makanan dunia ni, sekarang dia Musangking mungkin yang penggemar durian kan, kemungkinan untuk dia mendapat keseronokan tu hanyalah 80 hingga 90%. Bayangkan, rokok tu 225%. Alkohol cuma 150 ataupun 120% saja. So dengan satu sip alkohol ataupun satu minuman liquor tekuk tu, mungkin dia naik sebab tahap tu saja. Ini yang kita tengok, ramai orang boleh berhenti minum katakan arak, tapi payah sangat nak berhenti merokok sebab keseronokan amat tinggi rokok. Ya. Okey. Jadi dia dah dapat reward daripada keseronokan rokok, tapi last sekali dia akan dapat punishment dan kesan daripada rokok. Kesan rokok, punishment dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah berkenaan dengan rokok dan juga kanser. Jadi kita ada satu soalan daripada kita punya audien. Okey, soalan daripada Encik Nazwil. Okey, kesan sampingan pil dan kemo yang mana lebih berisiko, doktor? Okey, terima kasih pada soalan. Sememangnya untuk jawapan mudah, kesan sampingan kemo lebih banyak pada pills. Sebab kemo ni kita kena faham, rawatan kemo ni dia punya prinsipal dia ataupun asas rawatannya adalah dia akan menyerang mana-mana tisu yang hidup dan juga tisu yang bercambah. Okay. Tisu yang lebih banyak bercambah akan lebih banyak akan kena serangan kemo. Jadi badan kita ada tisu yang hidup dan tisu yang bercambah, contohnya kuku, rambut, usus. Sebab kemo dia dia akan serang habis. Tetapi tisu yang bercambah dengan normal, dia kuat. Dia susah nak matilah katanya. Tisu kanser pula dia tisu yang lemah. Bila dia mati, dia amat banyak mati. Sebab dia bukan tisu yang normal. Tapi kanser akan menyerang dia dengan kuat sekali sebab dia adalah tisu yang bercambah dan hidup. So bila berlakunya kemoterapi, dia akan berlakunya collateral damage kepada tisu-tisu yang tak bersalah.
Okey. Okay, itu Maksudnya kemo tu dia menyerang semua tisu. hampir semua. Hampir semua tisu. Macam kita panggil tentera buta lah. Macam tu tembok lah. dia semua, Tembok bang. ya. Tabuk peluru ya. Okey, ubat pil pula dia amat beza cara tindakannya daripada kemo. Ubat pil dia hanya menyerang sel kanser saja. Spesifik. Okey. Tetapi segi amnya memang semua ubatan ada side effect. Tetapi dia tidaklah sampai seteruk side effect oleh kemo. Okey. Okey. Yang kedua, pasien lebih senang untuk pakai pil sebab tak memerlukan IV line tu, cucuk sana, cucuk sini. Nak makan kat rumah. Boleh duduk kat rumah, tak perlu datang hospital, tak muntah, tak lawyer. Jadi dari segi quality of life dengan ubat pil lebih tinggi. Jadi keseluruhannya kita tengok pil ada banyak advantage banding dengan ubat kemo. Cuma untuk pil dan kemo tu yang menentukan tu adalah doktor lah, mengikut kepada kondisi pesakit tersebut. Yang menentukan tu doktor yang merawat tu dia perlu tahu test-test lanjut yang perlu dibuat untuk memastikan pesakit sesuai atau tidak untuk pil. Dia pil ni tak boleh start untuk semua orang. Jangan setiap kanser start pil. So kanser ni ambil pil. Bukan. Okay. Dia kena ada satu ujian dan lain yang menentukan kesesuaiannya. Okey, terima kasih doktor untuk soalan yang pertama tadi. Okey, untuk soalan yang kedua, daripada Puan Fauzia. Okey, soalannya, adakah bekas pesakit TB? Okey, ini kita mungkin cerita penyakit yang lain lah, iaitu penyakit TB. Sama juga penyakit berkaitan dengan kesihatan paru-paru. Okey, adakah bekas pesakit TB berpotensi untuk mendapat kanser paru-paru? Okey, soalan yang baik dan agak susah nak jawab ya. Okay. Sebab kita kaitan antara paru-paru dan kanser ni amat jauh lah. Tetapi ada satu juga dapat dan juga kita panggil penemuan yang kita boleh tengok kemungkinan besar betul, iaitu parut yang ditinggalkan daripada keadaan tertentu, contohnya sama ada cedera ataupun TB, parut tu sendiri mungkin boleh menyebabkan kanser. Kita panggil apa? Kanser parut lah. Parut yang berparut tu dia boleh berparut tu, kemungkinan dia boleh menyebabkan kanser. Jadi untuk kita kaitkan secara langsung TB dan kanser paru-paru susah nak dikaitkan. Tapi nak dikaitkan dengan akibat parut, kanser akibat parut tersebut, kemungkinan skar kanser lah. Skar kanser lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okey, ada soalan yang ketiga. Okey, daripada Encik Khair. Okey, orang yang tidak merokok boleh kena kanser tak doktor? Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, yang merokok pun tak kena ramai. Okey. Kan? Jadi kita kena faham benda ni macam ni. Ada orang dia begitu seronok merokok sebab dia ada contoh yang baik di mana datuknya ke kawannya ke hidup sampai umur 90, 85 tahun tapi masih lagi hidup dengan merokok. Normal lah, biasa orang. Dia nampak tu normal. Okey. Dan ada orang yang tak merokok kena kanser. Betul. So jawapannya dia kata baik dia merokok. Betul. Okay. Tapi dari segi hakikatnya begini. Kanser ni benda yang memang dah pun ada di dalam badan kita. Sel kanser tersebut. Sel kanser tersebut. Maksudnya sini secara mudahnya switch kanser tu dah ada dah. Macam switch kan, kita nak on lampu, kita petik switch kan. Okay, switch lampu atau switch kanser tu dah ada dalam badan kawan tu. Cumanya bila nak dipetik switch tersebut. Okey. Cumanya switch tersebut akan mudah dipetik oleh rokok. Maksud di sini adalah siapa yang menghisap rokok dan dia ada switch kanser, dia mungkin kena kanser yang lebih teruk dan lebih cepat. Risiko tu lebih tinggi. Siapa yang tak ada switch tersebut, mungkin dia tak ada masalah. Tapi rokok menyebabkan sakit lain, jantung, stroke, buah pinggang kan. Jadi kita janganlah rasa selamat sangat kalau tak merokok. Okey, so dia kalau merokok, tak kena kanser. Tapi mungkin penyakit lain tak kena. Tapi itulah argumen yang mengatakan tak isap rokok pun tak kena. Itu argumen yang betul. Tapi kalau kita isap rokok, kebarangkalian kita untuk kena kanser, untuk memetik switch atau untuk yang ada tu amat tinggi. Kalau tengok teorinya mungkin sampai 25 kali ganda mungkin. 25 kali ganda untuk kena kanser. Okey. So orang kampung cakap jangan cari pasal lah. Cari pasal lah. Okey. Okey, ini untuk soalan. Kita ada banyak soalan daripada penonton di Facebook. Okey, soalan yang keempat dari Cik Nurul Amira. Okey, soalan ni, betulkah mandi malam paru-paru akan masuk air? Ini benda yang kebiasaan orang tanya lah. Mandi malam ni bila exercise rasa nak mandi malam, jangan mandi. Nanti kan paru-paru berair. Macam mana doktor? Sepanjang ilmu yang kita ada dan juga dipersetujui ramai lah,
doktor dia tidak ada kaitan lah. Tak ada kaitan. InsyaAllah mandilah nak Malaysia angkat pagi ke malam ke kan. Kau tengok dia overseas tu dia mandi terjun dalam ais terus kan. Masuk dalam ais kan. Tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Tak ada masalah dah. Okay. Jadi mungkin yang shift malam kan, balik kerja, yang rasa balik-balik tu biasalah lepas kerja malam kan dia rasa melekit. Tak ada masalah untuk menguruskan diri untuk pergi mandi, dan lepas mandi biasanya kita akan lebih segar lah untuk kita tidur kan. Okey, soalan kelima dari Kolbu. Okey, daripada hati-hati ni doktor. Okey, adakah batuk berpanjangan lebih daripada 6 bulan kerana resedung berpotensi kanser paru-paru? Macam cakap tadi kan, kanser paru-paru dan juga apa-apa juga penyakit yang berkaitan dengan paru-paru, gejalanya hampir sama. Jadi kalau kita batuk melebihi 2 minggu ataupun lebih pada seminggu, ataupun batuk sehingga menyebabkan benda lain, contohnya batuk berdarah. Kalau batuk dan batuk berdarah itu amat penting. Okey. Maksudnya batuk berdarah. Amat penting. Okay. Amat penting. Walaupun kita asal sihat, tapi saya nasihatkan sangat-sangat elok disiasat lanjut. Tapi kalau batuk melebihi 6 bulan, memang amat penting untuk disiasat. Walaupun disebabkan resedung tadi. Mungkin resedung saja. Dan memerlukan at least basic investigation macam X-ray ataupun yang tertentu supaya kita cuba keluarkan penyakit yang bahaya daripada gejala tersebut. Okay. Kalau semuanya normal, memang resedung. Tak ada masalah lah. Maksudnya kalau kita batuk, kita nak tahu dah sama ada orang tu ada tak penyakit-penyakit lain yang mungkin bukan sebab resedung tapi mungkin disebabkan oleh kanser. Okay. Jadi untuk yang soalan tadi, perlukanlah untuk dapatkan nasihat daripada doktor. Kalau dah 6 bulan tu terus jumpa dengan doktor nak tengok sama ada tak batuk tu berkaitan dengan kanser. Okey, jadi soalan yang seterusnya dari Puan Tan Cheng. Okey, apakah simptom lung cancer? Maksudnya tanda-tanda lung cancer. Tanda-tanda lung cancer ni macam tadi kita cakap kan, yang commonnya adalah batuk berdarah. Okey, dan gejala kanser ni sebenarnya dia amat varies, amat berbagai. Okey. Dia bergantung kepada di mana kanser tu bermula. Okey, baik. Contohnya kalau kanser tu bermula di tengah-tengah, dekat dengan kita punya saluran pernafasan yang besar, maka batuk adalah amat cepat dapat. Okey, sebab dia mengganggu saluran pernafasan. Tetapi kalau kanser tu bermula di dalam isi paru-paru yang jauh daripada kawasan pernafasan, maknanya di sini dia tak melibatkan saluran pernafasan ataupun airways, simptomnya amat lewat. Sebab paru-paru kita ni macam sponge kan, bila ada benda membesar dia akan cuba accommodate ataupun macam meri kan, dia meri lah, dia kembang sendiri. Dia kembang. Bila kembang tu badan kita akan terima benda tu sebagai normal. Sehingga dia amat besar sampai badan kita tak boleh nak accommodate ataupun benda lain, contohnya dia melibatkan air, cecair yang keluar ke apa. Bila ada simptom barulah terasa yang kita sakit. Bila datang sini dah pun terlewat. Okay. Tetapi kalau bercakap tadi, yang saya cakap tadi, kalau yang berlaku di central airway ataupun airway yang di besar-besar kan, yang di tengah-tengah saluran pernafasan yang besar, mungkin simptomnya awal. Okey. Yang lain tu macam biasa, mungkin demam sikit, dan kebanyakannya akan hilang selera makan, dan juga akan susut berat badan. Okey, untuk soalan yang terakhir lah, kita pun dah hampir ke penghujung rancangan. Okey, soalan yang ketujuh daripada Encik Nazwil, boleh doktor terangkan lebih lanjut berkenaan dengan prosedur fluoroskopi? Mungkin prosedur ni agak mungkin prosedur benda yang dah biasa, tapi mungkin agak baru untuk kita awam ni dengar lah. Okey, sebenarnya prosedur ni prosedur yang kita kena pilih pesakit. Okay. Kalau prosedur dia hanya boleh dibuat kepada pesakit yang mempunyai cecair yang agak banyak di dalam ruangan paru-paru dan juga kita punya thorax ataupun dada. So antara paru-paru dengan dada kita ada satu ruangan yang kecil sehingga tak nampak. Normally ruangan tersebut tak nampak dan dia melekat dengan kita punya dada untuk menyenangkan paru-paru dan juga pernafasan, supaya paru-paru bergeser dengan cecair yang licin supaya kita tak sakit lah. Kalau tidak kita nak bergembang mengecup paru-paru tak boleh kan. Ruangan tu kalau ada air, air akan masuk dalam ruangan tersebut. Okey. Dan dalam ruangan tersebut kalau air cukup banyak,
kita boleh buat prosedur yang saya sebut tadi, iaitu fluoroskopi. Fluoroskopi. Di mana dia amat penting prosedur tersebut untuk mengeluarkan air. Yang kedua, mengambil sampling. Okey, sampling. So pasien mungkin akan kurang penat, dan juga di masa yang sama kita mampu ambil air. Tapi dengan syarat air tersebut dia mesti yang banyak, yang cukup banyak, dan kawasan tu boleh kita ambil lah. Tapi kalau dah kawasan dalam tu dah agak air sikit, ataupun banyak lagi tisu-tisu yang lain yang tumbuh sekali dalam tu, menyebabkan kawasan satu tidak ada air yang banyak, makanya yang tersebut, prosedur itu yang kita tak boleh buat lah. Tapi ada cara lain. Ada cara lain. Ada cara lain yang mungkin kita boleh bincang lanjut mengikut keadaan pesakit. Okey, untuk fluoroskopi tu doktor, dia perlukan kepada untuk pesakit masuk ke ward ataupun dia hanya untuk dekis saja doktor? Untuk fluoroskopi, pesakit terpaksa dimasukkan ke dalam ward. Sebab yang pertamanya, lepas prosedur tersebut kita akan tinggalkan macam pipe untuk kita keluarkan cecair yang berlebihan. Mungkin 1 hingga 2 hari. 1 hingga ke 2 hari. Okey. Okey, baik. Untuk soalan tadi adalah soalan yang terakhirlah berkenaan dengan fluoroskopi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada maklumat lanjut ataupun mungkin ada persoalan lanjut berkenaan dengan kesihatan paru-paru, boleh terus berjumpa dengan doktor di klinik doktor di tingkat 3 Kedah Medical Center untuk hari Ahad sehingga ke hari Khamis 8.30 sehingga ke jam 5. Untuk hari Jumaat 8.30 sehingga ke pukul 1. Hari Jumaat kita half day sahaja di KMC untuk klinik Dr. Pakar, dan hari Sabtu untuk kes-kes kecemasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada macam simptom-simptom doktor cakap tadi, ada batuk, penat, semua dan rasanya mungkin benda yang tidak kita boleh kata yang bukan normal. Batuk-batuk, maka ubat batuk, basir lagi berlaku. Demam, makan Panadol, demam yang berpanjangan lagi. Jadi segeralah untuk berjumpa dengan doktor dan kita akan dapat diagnostik awal punca pada penyakit tersebut. Kita dah dapat punca, baru kita pergi kepada rawatan tersebut. Okey, dan yang terakhir ni kita ada penonton bertuah kita. Penonton bertuah insya-Allah kita akan PM direct kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk penonton yang dapat hadiah misteri daripada Kedah Medical Center. Jadi terakhirnya terima kasih sekali lagi kepada Dr. Razul atas perkongsian. Rasanya banyak, bukan cerita hanya berkenaan dengan lung cancer, tapi ada lung cancer, kita cerita sikit tentang rokok dan juga vape, dan juga soalan-soalan daripada penonton di Facebook. Jadi setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sengaja cukup.